Dari Semai seorang aja ke? Saya seorang aja ke? Saya rasa macam saya seorang aja dari Semai. Kena bantu camping kat mereka. Baru dia masuk. Seorang aja saya. Saya nampak apa tu Cikgu Zalina. Hari tu ada Cikgu Zalina. Zalina dah. Hmm. Sekarang jam 9.35, jadi kita mula kot. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat bersama lagi, iaitu dalam rangka kita nak meneruskan program Generasi Al-Quran Surau Taman Wijaya, iaitu hari ini kita masuk siri yang ke-9 insya-Allah. Siri yang ke-9 pada tarikh 21 Ogos 2021 hari Sabtu. InsyaAllah guru kita untuk malam ni adalah Ustaz Muhammad Razia Abdul Hamid. Ustaz dah join dah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana join awal. Google Meet ni dah berada dalam Google Meet ni bersama kita. Saya sekali lagi mengucapkan mengalu-alukan kehadiran Ustaz dan juga mengucapkan terima kasih kerana dapat join awal supaya dapat melicinkan perjalanan program kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa, setiap hari memang program kita ni kita adakan setiap hari, dan yang dah biasa masuk memang antara setiap hari pukul 9.20 kita dah mula buka link ni untuk tuan-tuan masuk, dan insya-Allah pada pukul 9.35 kita akan mula bercakap untuk memulakan program. Jadi untuk meneruskan program ni, marilah sama-sama kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah sekali lagi, dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz khususnya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana masih lagi setia istiqamah untuk meneruskan program ni bersama di alam maya ni sama-sama untuk mengisi kekosongan yang kita tak dapat melakukan program, membuat program di surau dan masjid pada ketika ini, khususnya di negeri Pulau Pinang. Di negeri lain tak pasti, tinggi Perak rasanya boleh buat kuliah maghrib di masjid. Pada malam ni untuk siri yang ke-9 ni kita akan baca surah Al-Baqarah, buku surat 19 dan 20. Buku surat 19 dan 20, ayat bermula ayat 120 hingga 134. Bermula ayat 120 sampai 134. Selesai slot pertama kita baca Al-Quran bersama dengan Ustaz, kita akan masuk slot yang kedua. Slot kedua adalah slot yang kita sebutkan sebagai, ringkaskan sebagai Cool 10, iaitu kuliah 10 minit. 10 minit yang akan disampaikan terus oleh Ustaz. Selesai Ustaz baca Al-Quran, terus Ustaz akan sambung dengan kuliah 10 minit. Selesai kuliah 10 minit, barulah kita buka untuk interaksi. Interaksi antara kita semua dengan Ustaz. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan, tuan-tuan nak bagi pendapat, nak kongsikan apa-apa, boleh tuan-tuan bersuara nanti. Jadi untuk melancarkan program ni, antara adab yang kita perlu patuhi adalah nak minta tuan-tuan buka kamera tuan-tuan, tuan-tuan on kamera tuan-tuan supaya dapat dilihat oleh Ustaz. Kerana itulah adab kita mengaji, sama ada di masjid ataupun di surau ataupun di dewan-dewan kuliah, iaitu kita kena menghadap dengan guru. Jadi bila kita buka kamera kita, maksud dia kita akan menghadap Ustaz, Ustaz tengok kita Ustaz tengok Ustaz. Barulah Ustaz rasa ditemani. Maksud dia ada audien dia, ada anak murid dia. Kalau tak buka Ustaz pun tak pasti. Ada tuan-tuan ada depan komputer, depan handphone atau di mana. Jadi tak pasti. Jadi oleh sebab itulah sangat-sangat kita mengharapkan supaya tuan-tuan semua boleh buka kamera sekarang supaya dapat kita bersama-sama
dapat dilihat oleh Ustaz, insyaAllah. Yang kedua, tuan-tuan pastikan tuan-tuan fokus terhadap isi penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz. Dan yang ketiga, bila dah kita menghadap Ustaz, nanti kita akan dengar apa Ustaz sampaikan. Yang ketiga adalah tuan-tuan sangat-sangat diharapkan tidak mengganggu perjalanan program ni dengan bunyi-bunyi yang tidak yang akan mengganggu program. Mengganggu apa yang Ustaz sampaikan, iaitu untuk mengelakkan perkara tersebut, tuan-tuan diminta supaya mematikan ataupun mute-kan tuan-tuan punya mikrofon. Tuan-tuan kena off-kan tuan-tuan punya mikrofon sekarang. Sebab sepanjang Ustaz bercakap, kita harap supaya mikrofon Ustaz seorang saja yang on supaya kita dapat dengan jelas, dengar dengan jelas. Jadi selepas selesai Ustaz punya slot, 2 slot tu, barulah kita buka untuk interaksi. Semasa interaksi tu, siapa-siapa yang nak bercakap, dia boleh on-kan mikrofonnya dan boleh bercakap, insya-Allah. Jadi Ustaz pun dah bersedia. Saya maklumkan sekali lagi bahawa Ustaz kita pada malam ini adalah Ustaz Muhammad Razia bin Abdul Hamid, merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakam. Kemudian juga merupakan imam di Masjid Pematang Tok Mahat dan juga di Surau Taman Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan untuk Ustaz meneruskan program kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Haji Rahim, pengerusi penggerak program Quran ini. Katanya tadi sampai 10 bulan baru nak habis satu Quran, insya-Allah. Sama ada umur kita panjang ataupun tidak, wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah malam ini kita akan baca masih lagi surah Al-Baqarah, surah yang kedua, muka surat 19 hingga muka surat 20, dari ayat 120 hingga 134. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي
التي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
Allahul Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada yang baru masuk, terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Rahim atas jemputan satu program yang sangat baik, melazimi Al-Quran setiap hari, melazimi Al-Quran sepanjang hidup kita, melazimi Al-Quran sepanjang diberi kehidupan di atas muka bumi ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini 10 minit yang diberi kepada kita untuk tazkirah pendek. Saya biasa lebih pendek pada ni pun ada. Kulim nama dia. Kuliah 5 minit. Ini di peringkat JPN dulu pendidikan Islam ada kulim. Setiap kali mesyuarat agama kita ada kulim, kuliah 5 minit, kemudian baru meneruskan agenda mesyuarat lah. Jadi kul 10 ni kira hebat lah. Tambah lagi separuh daripada kulim lah. Jadi baik, saya nak bawa satu tajuk yang sangat dekat dengan kita tuan-tuan. Satu tajuk yang sangat dekat dengan kita. Bila kata satu tajuk yang sangat dekat dengan kita, ramai yang kata tajuk apa? Tajuk apa masakan hari ni ke? Dekat juga. Ataupun apa nak buat hari ni ke? Apa resepi hari ni ke? Apa nak tanam hari ni ke? Itu benda yang memang dekat dengan kita. Tapi satu tajuk yang sangat dekat dengan kita, kembang kita. Apa dia tuan-tuan? Kematian. Saya nak bawa hari ni tajuk kematian. Sebab apa? Sebab 2 tahun yang lepas sebelum adanya COVID, adanya wabak pandemik ini, kita bawa kereta ke satu tempat kerja. Jarang sekali kita akan selisih ataupun jarang sekali ambulans akan potong kita. Betul tak tuan-tuan? Kita ke mana-mana pun jarang sekali. Kadang-kadang lah Piramli kata, kadang-kadang ada satu lah yang kadang-kadang potong kita, kadang berselisih dengan kita. Tapi start daripada 2-3 hari ni, dalam bulan ni kita tengok setiap kali saya keluar, tak kira lah pergi ke tempat kerja ke, pergi ke mana ke, kita keluar kita akan selisih ataupun kita akan bertemu dengan ambulans yang membunyikan siren dia setiap kali kita keluar. Nak tunjuk kat kita apa dia tuan-tuan? Nak tunjuk kat kita kematian itu semakin hampir dengan kita. Kematian itu semakin hampir dengan kita. Ni malam ni tuan-tuan, kita tidur masa lagi. Tidur itu adalah saudara kepada kematian. Nabi kata, tidur kita malam ni adalah saudara kepada kematian. Kita tak tahu sama ada pagi esok kita boleh bangun ataupun tidak. Hanya Allah saja. Jadi malam ni saya nak bawa satu tajuk kematian yang mana ia hampir dengan kita. Seperti mana teka-teki Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia bagi teka-teki banyak kat anak murid dia kan. Salah satu dia kata, tahu tak? Dia kata anak muridku, dia panggil satu hari, dia panggil anak murid dia kata, tahu tak? Apa benda yang paling dekat dengan kita? Anak murid dia kata, yang paling dekat dengan kita, ibu bapa kita. Anak-anak kita. Yang paling dekat dengan kita, jiran kita, saudara kita. Imam Al-Ghazali kata, betul semua tu. Tapi itu bukanlah jawapan yang aku nak. Imam Ghazali kata, benda yang paling dekat sekali dengan kita apa dia? Kematian. Kematian kita, bukan kematian jiran sebelah, kematian kita sendiri. Itulah benda yang paling hampir dengan kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hidup mesti mati. Tuan-tuan berani mati, Dia terjun mana-mana bukit ke, dia berani mati. Dia terjun daripada jambatan yang tinggi untuk terjun ke dalam laut tu.
Kita tengok, berani dia pusing-pusing tak mati. Hak itu berani mati lah. Berani mati pun mati. Hak takut mati pun mati. Yang nak lari daripada mati pun mati. Yang tak lari daripada mati pun mati. Sebab apa? Sebab kita dah hidup. Bila kita dah hidup, perjanjian kita bila kita dah hidup, maka kita akan menempuh satu alam lagi, alam barzah, kena mati. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Mulk ayat 62, Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Allah kata, akulah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk uji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalannya? Maknanya kehidupan kita ni, Allah nak uji kita, siapa di antara kita ni yang paling baik amalannya. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Tuan-tuan banyak mana? Ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sakaratul maut itu sangat pedih, tuan-tuan. Kita ni hidup di atas muka bumi ni, bila nak mati ada dua je, tuan-tuan. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita nak husnul khatimah. Kita tak mau su'ul khatimah. Kita nak husnul khatimah. Sebab husnul khatimah ni, sebelum dia mati ataupun selepas dia mati, memang akan nampak. Saat itu memang akan nampak. Memang akan nampak. Baru-baru ni kita ada selebriti yang mati kan. Selebriti yang mati. Orang menceritakan kebaikan atas mayat dia. Dia dah tak ada dah. Waris dia adalah. Orang menceritakan kebaikan dia. Maka insya-Allah tuan-tuan, kematian dia itu husnul khatimah. Dan kita tak mau kematian yang kedua su'ul khatimah. Penghabisan yang buruk, tuan-tuan. Sebab penghabisan yang buruk ini, sakaratul maut sangat teruk, tuan-tuan. Sakaratul maut sangat teruk. Saya bawa satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi ketika akhir hayat Nabi. Ustaz, suara putus Ustaz, tak dengar. Ustaz, Ustaz teriak dulu kot. macam mana? Tak nangis dulu tu. Kau ada panggilan orang call kematian lah, cikgu meninggal kot, suami cikgu meninggal tu. Bakat pindah tu. Ada cikgu meninggal, suami cikgu meninggal, bakat pindah tu. Kita tunggu Ustaz, tengok macam mana. Dia kalau kita jawab telefon, dia putus apa gemit ni, dia kena masuk. Tapi ni nampak Ustaz ada lagi. Cuma apa suara tak dengar. Kita tunggu lah tuan-tuan sebab ada apa-apa yang kita tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Rahim, dengar? Dengar. Tadi putus. Sekarang dengar. Lain putus ke tadi? Tak dengar. Sebab saya pakai handphone. Jadi Rasanya dalam hilang. dalam 3-4 minit hilang suara. Sekarang Yang lain boleh dengar kan suara saya? Dengar. Sekarang dengar. Minta seorang respon, yang lain boleh dengar kan? Dengar.
Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Okey Ustaz, boleh teruskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Boleh dengar tak soal? Ustaz, Ah, dengar. Dengar. Hai Ustaz. Haji Bob boleh dengar? Dengar Ustaz, jelas. Tadi Jelas. tiba-tiba line putus. Semua boleh dengar. Haji Bob boleh dengar? Ya, semua boleh dengar. Okey, dengar Ustaz, dengar. Jelas. Dengar. Hilang semua tadi. Tak apa. Dengar semua jelas. Sekarang Okey dah. suara tersekat-sekat Okey. atau macam mana? Okey, clear. Sekarang okey. Tadi tiba-tiba hilang. Boleh Ustaz, boleh. Okey, boleh terus? Boleh. Okey, boleh. Okey, baik. Kita meneruskan. Mungkin tajuk ni agak berat, jadi dia putus lah. Hilang. Pandangan hilang tu. Saya punya line pun hilang. Mula seorang dua hilang. Saya ingat memang tutup kamera ke apa ke. Lepas tu dengan saya hilang. Baik, insyaAllah. Jadi tambah balik 5 minit lah. 5 minit hilang. Baik, hadis daripada Bara' bin Azim, dia kata apa dia? Apabila seorang hampir meninggal dunia, yakni saat sakaratul maut, turun malaikat yang akan bawa kain putih yang wajahnya memperlihatkan wajahnya sejauh mata memandang. Kemudian turun malaikat maut. Mai pula malaikat maut, malaikat Israel ni. Duduk di kepalanya dan ditarik nyawanya seperti air yang mengalir. Hak ni yang kita mahu ni. Hak ni saat sakaratul maut bagi orang yang husnul khatimah. Penyudah yang kesudahan yang baik. Hak ni yang kita mahu. Dan tetapi Nabi kata, apabila orang yang berdosa, su'ul khatimah ni, dan apabila orang yang berdosa hampir kepada kematian, yakni sakaratul maut, turun juga malaikat yang wajahnya hitam, kelam, sambil membawa karung guni dari neraka. Dia bawa satu karung guni daripada neraka dengan wajahnya hitam. Kemudian turun malaikat maut duduk di depan matanya. Nampak tuan-tuan? Sebab tu orang yang kesudahannya yang teruk, yang su'ul khatimah ini, kita tengok kadang-kadang kematiannya kita tengok pun tak buruk tuan-tuan. Kadang-kadang matanya nampak macam nak terkeluar matanya. Sebab apa? Sebab malaikat maut duduk di depan mata dia tuan-tuan. Dia tengok. Allah buka satu CCTV depan dia. Ni dosa yang Tengok. Allah. InsyaAllah putih pula. Dia boleh pakai ni. Internet kita sendiri. lain saya tak okey ke? Saya buat di surau ni, tak balik surau, kemudian saya terus buatlah, tak tahulah lain dalam surau dia. Tak okey. Dalam Baik, surau. Okey, dah sekarang okey dah. Dia putih-putih tadi, sekarang ni okey. Okey, kita terus sikit lagi. 4 minit lagi. Baik. Saya sambung. Su'ul khatimah. Malaikat turun dengan wajah yang hitam, bawa daripada satu karung guni daripada neraka. Tuan-tuan, dia tarik nyawa, dia rentap nyawa seperti rentapan pohon yang berduri. Dia tarik nyawa kita tu secara kasar seperti menarik satu daging yang melekat pada pokok yang berduri, tarik lagu tu ya tuan-tuan. Sama ada duri itu melekat-lekat di daging itu, di nyawa itu, ataupun nyawa itu rosak teruk kerana duri daging tu. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ini kita tak tahu kita boleh hidup berapa lama. Kita tak tahu kita boleh hidup berapa lama tuan-tuan. Sebab Nabi kata apa? Allah kata apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Surah Al-A'raf. Nabi kata, Allah kata apa? Apabila tiba ajal kita,
tidak akan lambat walau sesaat dan tidak juga dicepatkan. Apabila sampai ajal kita, kalau kata Allah kata ajal kita pukul 12.30 malam, tidak akan dilewatkan 12 1 minit. Dan tidak juga diawalkan 11.59 minit 59 saat. Tepat waktu ajal kita. Waktu tuan-tuan beramallah. Program hari ni tuan-tuan saya sangat sukalah program macam ni. Saya tengok berusaha kuat Tuan Haji Rahim untuk buat program melazimi Quran setiap hari tuan-tuan. Bayangkan Quran yang kita baca ni tuan-tuan akan bantu kita dalam alam barzakh. Ni Quran yang kita baca hari ni akan bantu kita dalam alam barzakh. Kita baca tadi 2 muka surat tuan-tuan. Tuan-tuan kira tak berapa huruf? Kita nak kira satu baris berapa huruf pun jenuh dah. Allah kata Allah akan bagi, Nabi kata Allah akan bagi pahala setiap huruf yang kita baca hari ini. Dan Al-Quran yang kita akan baca, yang kita baca hari ini dan kita akan baca pada masa malam-malam yang akan datang, pada setiap hari yang kita baca, akan bantu kita dalam kubur. Dia akan datang kepada kita, akan berupa dengan kita, dia akan bantu kita dalam kubur. Hak inilah yang pembantu kita. Walaupun Nabi kata apabila mati anak Adam akan terputus semua amalan melainkan 3 perkara, iaitu apa dia tuan-tuan? Sadaqatun jariyah. Pahala daripada kita bersedekah. Al-ilmu yanfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Dan juga apa dia? Waladun salih yada'ula. Anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Hak ni amalan yang boleh bantu kita dalam kubur. Dan salah satu amalannya adalah al-ilmu yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat ni. Kita baca hari ni Al-Quran tuan-tuan, berapa ramai orang ikut kita baca. InsyaAllah semua yang hadir pada malam ini, insyaAllah tuan-tuan, akan beroleh pahala. Pahala itu akan bantu. Kita boleh tengok dah pahala itu apabila kita masuk ke liang lahat. Pertama, malam pertama, saat pertama apabila kita berhadapan dengan malaikat yang bernama Munkar dan Nakir tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan kita. Kita sediakan bekal kita. Bekal sebanyak-banyak. Sebab kematian kita tengok setiap hari tuan-tuan. Kalau macam saya cikgu, saya ada kumpulan Facebook itu Guru Malaysia, kami Guru Malaysia. Setiap hari ada guru meninggal dunia tuan-tuan. Setiap hari. Sama ada yang kena COVID-nya, sama ada yang kena stroke-nya, sama ada yang accident-nya. Sebab kematian itu pasti. Wallahu a'lam bisawab. Kembali kepada Tuan Haji Rahim. Kembali kepada Tuan Haji Rahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Ustaz telah dapat meneruskan program ni tadi dengan sama-sama kita baca Al-Quran muka surat 19 dan 20 daripada ayat 120 hingga 134 surah Al-Baqarah, dan seterusnya Ustaz dah menyampaikan kuliah 10 minit pengisian ilmu kita untuk malam ni yang khusus bertajuk tentang kematian kita, yang kita kena sedar bahawa kematian untuk diri kita sendiri. Kita tak tahu bila Allah nak jemput kita. Takut nanti Allah jemput kita, kita tak sempat nak buat bertaubat, nak buat amal kebajikan yang baik. Jadi oleh sebab tu kita tak boleh bertangguh-tangguh lagi seperti mana yang Ustaz sebut. Jadi daripada sekarang, daripada saat ni dan seterusnya, kita kena bersungguh-sungguh macam mana pelajar mesti fulun belajar, kita pun macam tu juga. Fulun kena buat benda yang makruf, meninggalkan benda-benda yang mungkar, insya-Allah. Itu pengisian yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Terutama sekali dengan suasana COVID sekarang ni, memang bukan ambulans saja berbunyi waktu kita di jalan raya. Malah di taman kita, kami pun kalau Ustaz kata tadi kat guru WhatsApp Guru Malaysia hari-hari dengan kematian, kat keliling kita pun lah ni macam
ada saja yang terlibat dengan positif COVID dan sebagainya. Jadi sangat merisaukan. Jadi oleh sebab tu bagi diri masing-masing, maka kita kena sedar bahawa kematian kita bila-bila masa. Jadi oleh sebab tu kita kena bersedia seperti mana yang Ustaz sebutkan. Terima kasih Ustaz. Jadi sekarang ni untuk sesi interaksi. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang interaksi nak ajukan soalan ke dan sebagainya kepada Ustaz. InsyaAllah nampak masa ada lagi. InsyaAllah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Haji Bukhari. Assalamualaikum. Ya Haji Bok. Saja nak tanya Ustaz ni sebab kita pergi ziarah mayat ni. Ziarah orang meninggal. Kalau jenazah lelaki kawan-kawan pergi ajak terus masuk ya. Tapi ada satu ketika itu pergi ziarah untuk mayat perempuan. Dia kata segan nak masuk, dia kata orang perempuan kata. Jadi nak tanya Ustaz ni, kita orang meninggal ni tak kira apa lelaki perempuan ke ataupun macam mana, sebab nak kata aurat, saya kata kat dia aurat ni dulu betul masa orang dulu-dulu kalau orang perempuan meninggal ni kita tak apa jaga sangat dengan rambut lah apa semua kan. Tapi sekarang ni nak tera ziarah ni, kita ziarah saja kan, macam mana Ustaz nak tanya yang tu lah. Allah. Baik, terima kasih kepada Haji Bob, jiran taman saya lah. Satu qaryah Masjid Matan Tok Mahat. Baik Haji Bob dan semua sekali sidang pendengar. Baik, satu hari saya bawa satu hadis Nabi. Satu hari Nabi kata, kalau kamu ziarah jenazah, ziarah kematian orang Islam lah, maksudnya ziarah jenazah, kamu ziarah dan kemudian kamu balik. Tengok jenazah kemudian balik. Nabi kata, kamu akan dapat satu kirat. Satu kirat Nabi kata. Tapi bagi mereka yang tengok jenazah, dia sembayangkan jenazah, solat jenazah, kemudian dia mengiringi jenazah sampai ke kubur. Maksudnya sehingga proses pengkebumian. Daripada dia ziarah jenazah, kemudian dia sembayangkan jenazah, kemudian dia sampai ke tempat pengkebumian. Nabi kata, hak ni dia akan dapat 2 kirat. Dia akan dapat 2 kirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu kirat? Apa itu 1 kirat? Apa itu 2 kirat? Nabi kata, tu Nabi tunjuk belakang. Sebab masa zaman Nabi, bila nak tunjuk satu benda, perumpamaan benda yang besar, Nabi kata bukit lah, gunung lah yang paling tinggi. Bukit lah yang paling besar zaman Nabi. Kalau kita hari ini, benda yang paling besar, kalau kenderaan kita tunjuk kapal terbang lah kot. Kalau yang paling panjang, lori lah kot. Tapi zaman Nabi, Nabi kata yang orang yang mengiringi, yang pergi tengok jenazah, kemudian sampailah proses pengkafaman, proses sembahyang dan juga proses pengkebumian, dia akan dapat 2 kirat. Pahala sangat besar tuan-tuan. Perhatian tuan-tuan, walaupun sunat muakkad, walaupun ya fardu kifayah, walaupun dia bukan fardu ain, tapi rebutlah peluang sebagai penghormatan terakhir kita kepada jenazah. InsyaAllah Allah kata, Nabi kata akan dapat 2 kirat pahala. 2 gunung, 2 bukit tu akan dapat pahala. Besarnya pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, aurat antara lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan yang ajnabi, yang boleh kahwin tuan-tuan. Aurat ini, dia perlu dijaga perempuan, baik jenazah lelaki maupun jenazah perempuan. Aurat ini perlu dijaga sehingga mati tuan-tuan. Sehingga mati. Semasa hidup, siapa yang jaga aurat kita? Kita sendiri. Kita sendiri yang jaga aurat kita. Apabila kita mati, siapa yang jaga aurat kita? Waris dia. Kalau yang mati itu adalah isteri, suami wajib jaga aurat isterinya supaya tidak terbuka. Bagaimana aurat itu wajib ditutup kepada lelaki yang mahram bagi dia semasa dia menjadi jenazah, semasa dia menjadi mayat, maka waris suami ataupun anak wajib tutup. Tutup rambut dia. Sebab lepas ni orang akan ziarah. Dan sunat bagi orang yang menziarah, apabila contohnya kita pergi ziarah jenazah, sunat kita buka muka dia.
Bukan buka semua, buka setakat muka saja kita buka. Jadi bagi yang jenazah perempuan wajib dipakaikan tudung ataupun telekung. Sebab kadang-kadang jenazah belum dimandikan, sebab bila jenazah dimandikan dia selalunya tidak ditunggu masa yang lama, akan terus kapan. Kalau dah kapan tu memang elok dah. Tapi yang jenazah yang belum dimandikan, mayat yang belum dimandikan, maka sebab tu tugas utama untuk menguruskan jenazah adalah waris sebenarnya. Faham proses pengurusan jenazah, sebab kadang-kadang yang mati dulu mak kita, yang mati dulu ayah kita, yang mati dulu anak kita, maka kita ada ilmu tentang itu, maka kita boleh uruskan jenazah dengan baik dan insya-Allah aurat dia tak terbuka sampailah ke liang lahat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Okey tuan-tuan, yang lain ada sebarang soalan ataupun ada apa-apa nak dikongsikan? Hamdan, ada apa-apa nak tanya? Satu lagi Ustaz ni, kalau dah tak ada orang tanya, saya tanyalah Ustaz. Kalau kat Mekah ni, orang perempuan pun kita sembahyang sunat, dia pun takbir jugalah kan, ikut. Kat masjid kita mungkin masa tu baru ni COVID kot. Ada isu kata orang perempuan tak payah sembahyang jenazah. Dekat masjid kita ni itu ada bunyi ya. Orang perempuan tak payah. Lebihlah masa ataupun lebih orang. Jadi kalau biasalah, kalau tak COVID akan datang dia selesai. Macam mana pandangan Ustaz orang perempuan yang ikut ziarah pergi sembahyang jenazah sekali? Soalan yang baik Haji Bok. Selalu kita lupa kan, bila kematian kita tak nampak jemaah perempuan untuk sembahyang jenazah. Sedangkan jemaah perempuan juga dituntut untuk sembahyang jenazah. Dia begini tuan-tuan, kalaulah jenazah itu diuruskan di rumah, jenazah itu, ini yang terbaiklah, solusi yang terbaiklah. Kalau jenazah itu diuruskan di rumah, maksudnya dimandikan, dikapankan di rumah, sementara jenazah nak dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sebab belakang masjid kubur. Sebab tu pendekatan yang paling dekat, begitulah kita ambil. Bawa jenazah ke masjid, disembayangkan di masjid bersama jemaah lelaki, dan jarang sekali kita tengok ada jemaah perempuan tumpang sembayang jenazah di belakang. Sedangkan perempuan juga dituntut untuk sembayang jenazah. Bahkan kalau yang mati itu suaminya, lagilah si isteri dituntut untuk sembahyang penghormatan terakhir kepada suaminya. Kalau yang meninggal itu mak dan ayahnya, takkan anak perempuan hanya menangis saja melihat. Menangis tak membantu jenazah, tak membantu si mayat. Penghormatan terakhir bagi anak adalah menguruskan jenazah mak atau ayah dia yang meninggal, dan seterusnya penghormatan yang terakhir adalah menyembahyangkan jenazah mak dan ayah dia. Solusi yang terbaik tuan-tuan, bila jenazah ada di rumah, sebelum jenazah nak dibawa ke masjid untuk disembayangkan, apa salahnya tuan-tuan, selepas siap dikapankan, sebab nak sembayangkan jenazah wajib dikapankan dulu, wajib dimandikan dulu. Apa salahnya tunggu sekejap, sembahyang jenazah tak lama, 2 minit habis rasa, 2 minit habis. Apa salahnya tunggu sat di rumah, bagi anak-anak perempuan ataupun yang meninggal itu suami, bagi isteri dan anak-anak perempuan sembahyang di rumah dulu. Sembahyang di rumah dulu, kemudian barulah bawa jenazah itu, jenazah ayahnya ke, tuknya ke, anak lakinya, barulah bawa jenazah ke masjid dan disembahyangkan sekali lagi bersama jemaah masjid. Itu solusi yang terbaik. Dan sekiranya di musim bukan COVID ini, pandemik ini, maka tidak menjadi satu kesalahan anak-anak perempuan, isterinya turut sembahyang di bahagian tabir sebagai penghormatan terakhir tuan-tuan. Tapi perkara ini nampak jarang-jarang berlaku sangat tuan-tuan. Jarang-jarang sangat berlaku, sebab kadang-kadang orang perempuan kata cukuplah lelaki saja sembahyang. Sedangkan yang perempuan juga dituntut untuk menyembahyangkan jenazah. Wallahu a'lam. Ayuh, apa Bung Hari, soalan ketiga.
Tuan-tuan dan puan siapa-siapa ada soalan lagi? Oleh pula, oleh. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Sebab ada dalam masyarakat kita kata bila suami meninggal, isteri tu dia tak boleh keluar dah rumah. Ya, Pasal nak ikut Ya, pergi ya. masjid ke apa ke. ya. Dia sebab tu saya kata solusi yang terbaik adalah bagi anak perempuan ataupun isteri sembahyang di rumah, tidak perlu ikut ke masjid. Kalau yang meninggal itu apa pak saudara dia, yang perempuan bolehlah datang ke masjid sebab dia tak kena mengena dengan tempoh iddah itu. Bagi perempuan di rumah tidak perlu ikut sampai ke masjid dan tidak perlu ikut sampai ke tanah perkuburan sebab bila matinya suami, iddah perempuan itu sudah pun bermula sebenarnya. Walaupun ada pandangan khilaf di kalangan ulama yang mengatakan boleh ikut sampai ke tanah perkuburan, kemudian bila balik dia kena jaga iddah dia. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tuan-tuan boleh, Ustaz boleh lagi soalan ke Ustaz? Tuan-tuan kalau ada lagi nak tanya, Ustaz senyum tu. Ustaz off mikrofon. Ada apa? Haji Bukhari. Habis soalan. Oleh pula. Hamdan. Cikgu Ramjan. Ada soalan ke? Dah Haji Bukhari tanya dah cikgu, okey lah. Okey, apa Haji Ribani? Haji Cikgu Ribani ada apa-apa Cikgu Ribani? Tak ada apa. Last kali saya tanya Ustaz lah. Ustaz Maziz, ada apa-apa perkara nak disampaikan? Nak kongsikan Ustaz Maziz? Mengenai surah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan Guru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Guru. Allah segan saya. Saya dengar siapa nak cakap tadi tu. Mana tanya kata tu? Saya cikgu Penny nak tanya tu. Baik, kalau tak ada apa saya bagi pihak surau lah. Sampai jumpa sekali lagi. Terima kasih banyak kepada Ustaz Radhia atas kesudian untuk menyambung program Jil Quran dan Sama-sama. dengan menampilkan satu tajuk yang sangat relevan lah dan malah apabila COVID ini kematian beribu-ribu satu hari. Jadi kita nampak itu kena masing-masing kena bersedia lah. Kita pun tak tahu apa ni yang iklan kata kematian menunggu di depan pintu. Tajuk tu sangat relevan lah. Terima kasih sekali Ustaz. Untuk maklumat kepada rakan-rakan di Taman Jayawijaya, surat Jabat Agama yang kita tutup selama lebih kurang 5 hari itu sudah dikeluarkan dan tarikh bukanya pada hari ini 21. Jadi rakan-rakan yang kita kata yang lapangan dan cukup dia punya SOP bolehlah turun balik ke surau seperti biasa. Saja wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, saya rasa cukuplah untuk interaksi kita. Masa pun dah dekat 10.30 dah. Jadi sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Muhammad Razia bin Abdul Hamid yang sudi bersama-sama kita pada malam ni dan membuat pengisian ilmu kepada kita yang saya rasa tajuk yang sangat relevan seperti mana yang Ustaz sebutkan, Ustaz Muhammad Aziz sebutkan tadi, yang menjenguk kita ataupun menjiling kita yang kita sendiri tak sedari. Wallahualam. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan, saya maklumkan bahawa program kita ni akan kita adakan setiap malam. Jadi besok juga kita akan bertemu dan link yang kita gunakan adalah link yang sama. Jadi setiap hari kalau tuan-tuan tak dapat link ni, pakai link yang kemarin pun masih boleh masuk, insya-Allah. Kita tak ubah. Jadi untuk besok
siri yang ke-10. Kita punya guru kita adalah Ustaz Haji Muhaimin bin Muhammad Zaki. Cikgu daripada sekolah guru pendidikan Islam daripada sekolah SA, Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Mutiara. Itu Cikgu Ustaz Muhaimin bin Muhammad Zaki, insya-Allah. Jadi harap tuan-tuan akan terus istiqamah. Kita ada lama lagi tuan-tuan. Ini baru yang kita ada 301 siri. Wallahu a'lam. Minta kita sama-sama berdoa dan minta Ustaz tolong doakan. Ustaz Razia tolong doakan kami supaya kita dapat sampai menamat mengkhatam Al-Quran dengan cara yang macam ni, insya-Allah. Memang kita yakin tuan-tuan baca Al-Quran. Kalau kita tak buat program ni, memang tuan-tuan baca Al-Quran sendiri. Di rumah ada yang baca 1 juzuk pun ada yang baca sampai 2 juzuk pun ada. Memang kita tahu. Tetapi yang program kita buat ni adalah untuk kita bersama dengan Ustaz. Kita dengar bacaan Ustaz dan kita pun akan bersama dengan Ustaz, insya-Allah. Jadi kita tangguhkanlah majlis kita pada malam ni dengan sama-sama membaca surah Al-As. Tentunya disudahi dengan tasbih ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Aziz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ustaz Aziz. Ada ikan ada lagi dah Ustaz? Dalam kolam. Ustaz, Duk ikan ambil order dah. Ikan talipia Ustaz, ikan talipia dah jual ke belum?